Saya nak beritahu tuan puan, bila kita sebut doa kita tu doa yang mustajab, kata-kata kita menjadi doa yang mustajab, dia ada berkait dengan perkara lain. Antara lain tuan puan sekalian ialah bagaimana kita sebagai seorang ibu ni, bagaimana kita menunaikan, menyempurnakan tanggungjawab kita dan memberikan hak-hak yang sepatutnya kepada yang berhak. Maksud ustazah tuan puan, kita nak doa kita mustajab, kita kena jadi anak yang taat pada mak ayah kita. Kita nak jadikan doa kita ini mustajab, kita kena jadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Kita nak doa kita, kata-kata kita menjadi doa yang mustajab, kita kena jadi umat Nabi SAW yang taat kepada Allah dan Rasul. Kita nak kata-kata kita menjadi doa yang mustajab, kita kena jadi isteri yang taat. Nampak tuan puan? Hanya kerana tingginya harapan kita untuk menjadikan kata-kata kita ini doa yang mustajab, itu jadi proses untuk kita baiki diri kita menjadi hamba Allah, menjadi anak, menjadi isteri yang lebih baik kepada Allah, Rasul dan suami kita. Jadi sebab itu para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, benda ni berkait sangat. Ya, bila sebut saya nak jadi ibu yang doanya mustajab, dalam masa yang sama kena jadi isteri yang salihah. Ya, kena jadi anak yang berbakti pada mak ayah. Kena jadi manusia yang beradab, berakhlak. Semua itu akan jadi ramuan menjadikan kata-kata kita adalah doa yang mustajab. Jadi Masya Allah muslimin muslimat, seorang ibu ni memang hebat ya, sebab dia tidak boleh selfish. Dia takkan pentingkan diri dia sendiri. Jaga makan sebab teringat nak doa ni, anak-anak ni nak periksa kan ya. Nah, kadang-kadang benda tu semua menjadi sebab ya untuk kita jadi lebih baik. Nampak baik je tahun ni cik, ya anak-anak ramai periksa tahun ni. Rajin baik jadi kan. Rajin Pak Haji tu dah selalu jemaah masjid dia, anak nak periksa. Kan ada kaitan tu. Maknanya ya Allah, kita pun tahu tuan puan, kita nak doa kita mustajab, kita baiki diri kita. Dan memang itu yang kita nak kan, supaya setiap perkataan kita jadi doa. Allahu Akbar. Anak kita balik rumah, anak kita nak keluar daripada rumah, kita gosok kepala dia, kita doa. Itu yang boleh buat ya pada anak-anak. Saya tak kira anak kecil kan, anak besar semua zambus. Ya. Besar gosok-gosok kepala tu. Ya Allah, gosok. Cium lagi, anak kecil ke besar, cium, peluk, hembus dia. Sebab apa? Kita berharap dengan Allah, doa kita ini adalah kata-kata kita ini adalah doa, dan ia adalah doa yang mustajab daripada seorang ibu ataupun ayah. Cerita yang tadi itu satu gambaran. Tengok ya tuan puan sekalian, sampai Nabi dibagi tahu tentang seorang isteri. Ya Allah telah ampunkan dosa dia. Sampai benda tu penting. Kalau benda tu tak penting, tak ada sampai cakap pada Nabi. Ya, tak ada dia beritahu kepada Nabi, dan Nabi tak cakap pada Abu Musa al-Ash'ari dengan Abu Amir tadi. Tapi Nabi kata, nak maklum kepada kamu, isteri kamu Allah dah ampunkan. Sebab apa? Dia jaga mak dia sampai mak dia tak, sampai matahari itu pun dia jaga tuan puan. Kita kadang bawa mak kita kan, bawa mak kita merempit bawa kereta kami laju, mak kita merah-merah tangan dia pegang. Ini saya cakap ni betul-betul ni ya. Ni kadang-kadang kau anak lelaki bawa kereta, dia ikut cara dia bawa mak padahal. Kalau kita bawa mak, berubahlah sikit cara pemanduan kita tu. Betul tak? Tu huyung hayang mak kita kat belakang, pemegang tu sampai merah tangan dia. Kita bawa mak padahal, betul tak? Ya, makna tak ngirakan langsung mak kat belakang. Nampak tuan puan? Mak kita kurus, ayah kita kurus. Kita tak pernah banyak isi. Kita pasang aircon dalam kereta tu sesejuk-sejuknya. Ya, mak ayah kita sekejap ambil bantal, sekejap ambil kain, tak kena belaka. Kita tak ambil kira pun mak ayah kita kat belakang. Tanya, mak sejuk ke mak? Okey tak aircon macam ni mak? Okey tak? Tengok isteri tadi. Yang Nabi sampai beritahu, isteri kamu telah diampunkan oleh Allah. Sampai dia jaga mak dia.
Dia jaga mak dia sampai cahaya matahari pun tak nak sengat mak dia, tak nak terlampau kuat kan, kena kat mak, sampai dia lindungi kaki mak dia dengan kaki dia. Biar dia yang kena panah matahari. Masya Allah, hebat anak-anak yang sedemikian. Isteri yang seperti ini agak-agak doa dia mustajab tak? Mustajab, insya-Allah. Ini seorang ibu berdoa kepada anak dia, mustajab tak? Insya-Allah mustajab. Kenapa? Sebab dia berkait dengan tanggungjawab dia pula kepada orang-orang yang ada hak ke atas dia. Dia dengan suami, dia dengan Allah, dengan Rasul, dengan mak ayah, seperti mana yang telah Ustazah katakan tadi. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Baik, yang ketiga. Ya, kalau tulis tahulah susul 1, 2, 3 ya. Yang ketiga, ajarkan kepada anak-anak kita itu adab yang terbaik. Kenapa kita nak jadikan kata-kata kita ini senjata kan? Bukan saja kata-kata kita jadi doa, tapi yang ketiga, kata-kata kita jadi nasihat dan tunjuk ajar. Nabi SAW menyebut, tidak ada pemberian yang lebih baik yang diberikan oleh seorang ibu ayah kepada anak-anaknya melebihi didik, ajar, tunjuk ajarnya sehingga anak itu menjadi anak yang beradab. Tak ada pemberian yang lebih besar daripada itu. Kok bagi kereta, bagi rumah, bagi macam-macam, tidak akan lebih daripada apa yang Nabi sebut. Yang terbaik yang seorang ibu ayah berikan kepada anak-anaknya adalah adab yang baik. Macam mana nak ajar anak-anak kita adab? Itulah kena bercakap, kena bagi nasihat, kena bagi tunjuk ajar, kena bagi bimbingan. Masya Allah tuan-puan, Ustazah pernah terbaca Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tuan-puan sekalian, mak tu hantarkan suruh pergi belajar. Bertahun-tahun Imam Syafi'i pergi belajar. Jadi dah belajar lama, Imam Syafi'i nak balik jumpa mak, teruja kan nak jumpa mak kan, teruja sangat nak jumpa mak, nak cerita dah belajar tu, dah belajar ni. Sampai dekat rumah, Imam Syafi'i ketuk pintu rumah tu kuat-kuat sebab teruja sangat. Orang teruja nak jumpa mak, nak cerita. Ketuk kuat-kuat pintu. Lepas tu bila mak tu buka, mak tu kata apa? Sungguh kau perlu pergi belajar lagi adab mengetuk pintu di hadapan seorang ibu. Pergilah belajar lagi. Maknanya tak ada apa belajar lama-lama tu kalau macam ni rupa ketuk pintu depan mak. Kan ada orang ketuk pintu macam nak runtuh rumah kan? Ya, mak ada kat dalam, tentang mak tengah solat. Orang ketuk pintu macam nak runtuh dah, kita pun semayang dah tak khusyuk dah. Ya, padahal sabarlah kejap. Tak mungkin tunggu depan pintu 4 jam, betul tak? Mungkin 14 minit je paling lama. Apa kata mak Imam Syafi'i? Kamu patut belajar lagi sampai kamu tahu adab untuk mengetuk pintu bila nak jumpa mak, ataupun mak dalam rumah macam mana nak ketuk pintu. Masya Allah, adab. Al-adab qabla al-ilm, kata ulama. Adab dulu baru ilmu. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, siapa yang nak ajar anak-anak ini adab? Kita. Gunakan lidah yang kita ada, lisan yang kita ada. Ya, tunjukkan cara budi pekerti kita, jadi cerminan kepada anak-anak. Ini adalah pemberian terbaik kepada anak-anak kita.